Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan dan dilimpah ruahkan rezeki dari pelbagai sudut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akak nak buat satu kelainan tau, di mana kelainan pada kali ni akak nak jemput someone untuk temankan akak bercerita. Sebagai malam tahun baru 2023 ni, akak akan bersama dengan seorang jemputan istimewa. Tapi sebelum tu korang, akak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat tahun baru untuk korang semua. Semoga kita semua sentiasa menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tanpa membuangkan masa lagi, akak persilakan saudara Zaf dari Zaf Channel untuk munculkan diri. Assalamualaikum Zaf. Waalaikumsalam Kak Cengkeh. Apa khabar Kak? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Zaf kerana sudi untuk collab dengan akak pada kali ni. Alhamdulillah. Zaf sihat macam mana? Alhamdulillah setakat ni sihat, ceria. Lepas tu saya nak ambil kesempatan ni nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cengkeh Channel sebabkan sudi jemput Zaf untuk mengakhiri tahun 2022 ni, dan kita tak lama lagi akan masuk ke tahun 2023. So saya rasa berbesar hati lah. Lagi-lagi pula dapat collab dengan Kak Cengkeh kan. Nervous pula saya. Okey, sama sebenarnya sama je. Akak pun memang nervous sebab ini first time akak sebenarnya collab dengan YouTuber yang lain tau. Sebab sebelum ni akak cuba untuk collab dengan YouTuber tapi tak tahulah kenapa dia macam tak ada rasa semangat. Tapi kali ni insya-Allah akak cuba yang terbaik untuk korang yang menonton, insya-Allah. Okey, bila sebut je pasal Zaf Channel ni, akak yakinlah ramai yang memang dah kenal dengan Zaf. Betul tak? Gitu. Okey, tak kurang juga yang mana masih belum kenali dengan Zaf Channel ni. So, apa kata kalau Zaf perkenalkan diri Zaf dan perkenalkan sikit konsep Zaf Channel kepada semua orang. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zaf Channel. Selamat datang ke Cengkeh Channel. Bukan Malam Puaka tetapi Cengkeh Channel. Okey, Zaf Channel selalunya dekat Zaf Channel apa yang korang boleh tengok adalah kisah-kisah seram yang kadang-kadang tu seram dia macam sampai tak sampai. Kadang-kadang seram, kadang-kadang tak seram, kadang-kadang dah macam Raja Lawak pun ada. Tetapi apa yang korang boleh dapat daripada Zaf Channel adalah satu kisah cerita yang dikirimkan oleh pengalaman orang ada, pengalaman Zaf sendiri pun ada. Jadi kalau korang sudi, korang boleh singgahlah ke Zaf Channel dan tekan button subscribe. Belum apa-apa dah promote dah. Promote lah, terus je promote kan. So kita terus je promote macam tu. Dan kalau boleh, Zaf minta kepada korang semua tolonglah support lah lokal-lokal YouTuber, contohnya macam Kak Cengkeh, macam The Segment, banyak lagi lah channel kat Malaysia ni kan. So terima kasih banyak-banyak kalau korang yang mana dah kenal dan dah tahu Zaf Channel. Harap malam ni korang terhibur lah. Yes. Gitulah kan. Yes. Sebab untuk pengetahuan korang semua, untuk menjadi seorang YouTuber ni bukan perkara yang sangat mudah tau. Banyak cabaran. Tambahan pula dengan apa yang kita sedang lakukan ni, channel mengenai kisah-kisah seram.
kita kalau dah sebut kisah seram ni, kita dapat imaginekan bahawa setiap kali kita nak shoot, nak rakam, mungkin dalam diri kita ni akan timbul perasaan supaya setiap kali rakaman tu dia akan berjalan dengan lancar. Macam tu lah kan. Sebab maklumlah kalau akak ni, akak buat rakaman di ruangan berdekatan dengan dapur. So dapur di kiri dan kanan akak masuk agak jiran akak lah. Kadang-kadang bila akak tengah shoot kan, tengah ralik shoot tu, tiba-tiba pula bunyi kan, "Yang, belacan abang mana yang?" Gitu. Lepas tu tiba bunyi pula, "Yang, bawang mana bawang?" Gitu. Jadi akak rasa itu antara cabaran yang bukan secara mistik. Tapi kan akak yakin bahawasanya Zaf pernah melalui cabaran-cabaran yang mistik. Jadi untuk malam ni akak cuma nak sharekan apa yang kita lalui sepanjang kita bergelar YouTuber ni. Maksudnya macam pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan. Mungkin pengalaman ni tak dapat dilalui oleh orang lain, tapi kira syukur alhamdulillah lah sebab kita telah diberi peluang untuk melalui perkara tersebut dan kita ambilkan perkara tersebut sebagai satu kekuatan untuk kita terus menjadi seorang YouTuber. So, akak nak mulakan untuk kali ni dengan pengalaman daripada Zaf dahulu. Alright, so pengalaman yang pertama lah sejak bergelar YouTuber kisah seram ni, selalunya kalau kita bercakap pasal kisah seram ni, dia tak lari lah daripada gangguan. Lagi-lagi pula bila kita yang bercerita pasal alam sebelah ni, diorang pun tertarik macam kita kat, macam manusia kat. Diorang pun tertarik nak dengar apa yang Mamat ni cerita pasal aku kan. So pada permulaannya, kita mula-mula lah. Sewaktu Zaf mula menceburi bidang YouTube ni, dah terkena gangguan dah. Sebelum tu lagi Zaf dah memang ala-ala mistik ni dah kira dah kau tim lah. Dah cukup biasa dah. Tetapi selepas buat YouTube ni, tak pernah sangka yang gangguan tu akan bertambah teruk. Jadi sewaktu 2 tahun yang lepas, masa ni Zaf baru lagi memulakan kisah seram. Dan salah satu pengalaman pertama yang dialami oleh Zaf adalah bila kita rekod, kadang-kadang ada yang viewer cakap, kenapa tak rekod siang? Siang tak adalah terkena gangguan. Ini rekod malam, rekod tengah-tengah malam. Sebab kadang-kadang siang tu macam Kak Cengkeh cakap tadi, kadang-kadang rumah sebelah jiran minta belacan lah, anak jiran main futsal lah, kadang-kadang saudara mara kau datang lah kan. So susah. Jadi bila tengah malam tu baru ada masa. Dan bila tengah malam pula, pengalaman ni terjadi sewaktu Zaf rekod kisah seram pasal pengalaman sendiri sewaktu dekat sekolah, sewaktu zaman sekolah dulu. So pada masa tu jam dah menunjukkan pukul 1 lebih pagi. Jadi sewaktu tu Zaf rekod dekat dalam bilik studio, manakala isteri Zaf pula dia akan tidur lah. Dia selalu tidur dah pukul 11 macam tu, dia dah tidur dah. Jadi dia dah memang tahu rutin Zaf. Setiap pukul 11 lebih 12 macam tu akan masuk studio ni, akan buat rakaman lah kisah-kisah seram apa semua. Dan nak dijadikan cerita, pada malam tu sewaktu Zaf dah rekod apa semua, lebih kurang sejam macam tu, jam dah menunjukkan pukul 2. Jadi isteri Zaf expect dah tidur lah, dah tidur dalam bilik lah. So sewaktu dah habis semua rakaman, Zaf pun keluar daripada studio menuju ke bilik tidur. Dan alangkah terkejutnya Zaf bila tengok bilik tidur yang kebiasaannya dah gelap, wife pun sepatutnya dah tidur apa semua, sekali dia duduk atas katil. Dia duduk atas katil dan soalan pertama yang dia tujukan dekat Zaf adalah, awak baru habis rekod ke? So Zaf pun macam, saya baru habis rekod, kenapa tak tidur lagi? Lepas tu dia senyap, dia tak cakap apa lagi. So okey lah, Zaf pun macam, okey, tak apalah. Lepas tu dah nak tidur. Bila dah nak tidur tu, dia macam lena tak lena tau. So Zaf tanya lagi, kenapa ni? Ada masalah ke? Dan dia cakap, sewaktu dia tidur tu, dia rasa macam ada orang tiup dekat muka dia, ataupun macam orang hembus. Dan kalau korang nak tahu, Zaf ni suka, yalah kita hidup ceria kan, kadang-kadang sakat isteri. So isteri Zaf ingatkan Zaf yang saja sakat dia, tengah tidur tiup kat muka kacau-kacau kan. Orang cakap nak bermanja lah. Dah kahwin je boleh manja, padan lah muka. Lepas tu bila dah
bukan memanja, salah. Bila dah dia rasa macam ada hembusan nafas kat muka tu, dia buka mata. Tetapi pada masa tu dia tak nampak Zaf ada dekat dalam bilik tu. So bila dia takut, dia pun buka lampu, lepas tu dia sambung tidur. Dan lagi sekali dia terjaga sebabkan dia nampak yang Zaf pergi ke tandas yang berada kat dalam bilik. Tetapi sewaktu Zaf pergi ke dalam tandas, tak lama lepas tu dia tengok Zaf baru masuk dalam bilik, baru habis rakaman. Itu yang membuatkan dia terkejut. Sebab kalau Zaf baru habis rakaman, siapa yang masuk dalam tandas tadi? So dah mula seram dah. So bila dia cerita macam tu, Zaf pun dah takut. Zaf cakap, tak apa, abaikan, esok kita sambung. Dan malam tu juga Zaf pula yang terkena. Waktu tu dah tidur. So bila isteri dah cerita seram, dia dah lena dah. Zaf pula yang takut. Zaf yang tak lena. Zaf yang pusing kanan pusing kiri, terfikir kan, alamak takut dah pula. Tapi nak cuba abaikan, mata dah tutup ni, tetapi alamak tak boleh tidur. Lepas tu Yelah, dia rasa macam duk-dap macam tu tau. Berdebar dia luar biasa, macam sangat. Betul. So bila dah berdebar macam tu, okey, waktu dah nak lena, tiba-tiba isteri Zaf tidur dekat belah kiri. So tiba-tiba dekat belah kanan, Zaf boleh rasa macam ada satu tangan yang genggam, yang memang genggam kuat dekat bahagian lengan. So bila tangan tu genggam, Zaf dah terkejut, buka mata. Lepas tu pusing ke arah isteri, tengok dia lena tidur. Lepas tu okey lagi, Zaf fikir husnuzon lah, orang cakap kan, husnuzon, fikir baik lah, macam okey lah, tak apalah, maybe dia mengigau ke apa ke. Lepas tu sambung tidur. Bila dah nak lena lagi sekali, rasa lagi dekat belah kanan ni macam ada tangan yang genggam lengan Zaf ni. So Zaf pun macam kali ni tersentak. Lepas tu otak tu, orang cakap sel-sel tu dah mula berhubung dah. Macam if rasa belah kanan, isteri aku tidur belah kiri, takkanlah dia boleh capai tangan dia pegang lengan Zaf kat belah kanan. So Zaf dah, lampu dah gelap dah. Sebab Zaf lalu tidur, lampu bilik memang tutup lah, kadang-kadang pasang lampu bilik air je. Lepas tu bila dah macam tu, Zaf pun rasa risau lah pula. Kita pun nak mengereng. So bila nak mengereng tu, badan akan bangun sikit tau. Kita akan bangun, kita akan duduk kejap, lepas tu kita baru pusing nak tidur mengereng. So masa Zaf nak mengereng tu, walaupun bilik tu gelap, tetapi Zaf boleh nampak ada satu susuk tubuh hitam. Seakan-akan seorang, susah nak akak, nak perempuan pun tak, lelaki pun tak, tetapi dia macam bayang-bayang je. Daripada bawah katil boleh nampak susuk tubuh tu. Dan bila Zaf perasan, susuk tubuh hitam tu cepat-cepat dia masuk dekat bawah katil. So pada masa tu bila Zaf dah ternampak macam tu, daripada nak mengiring ke kanan, Zaf pun ubah mengiring ke kiri lah. At least kiri ada isteri. Takut-takut pun okey, kita peluk lah. So pada malam tu memang takut gila lah. Tetapi pengalaman tu Zaf ceritakan dekat isteri pada keesokan harinya. Dan bila dah cerita keesokan harinya, ada lagi satu cerita yang dia cakap sewaktu dia nak pergi kerja, waktu Zaf tidur dekat dalam bilik, dia pergi kerja dalam pukul 8 pagi. So bila dia nak bergerak keluar tu, dia akan melintas area dapur sebelum keluar rumah. So bila dia jalan ke area dapur tu, sekilas mata dia seakan-akan nampak macam ada seorang lelaki yang macam Zaf juga tengah berdiri dekat area dapur. So bila dia palingkan muka dia, susuk tubuh tu terus hilang tau. Dia terus dah tak nampak dah. Jadi pagi tu dia macam takut, dia terus keluar, dia terus pergi kerja. Dan bila dia balik kerja tu, barulah dia cerita balik apa yang dia alami. So sejak daripada hari tu, Zaf dah mula tak rekod waktu malam, dah beralih ke petang lah, untuk biar keadaan tu reda balik. Dan Alhamdulillah lepas tu dah tak terkena gangguan kot. Cumanya tak lama lepas tu barulah benda tu datang balik. So itu adalah ringkasan salah satu pengalaman yang Zaf alami masa awal-awal buat YouTube Kisah Seram. Yes.
Okey, dari apa yang akak dengar lah kan, akak dapat simpulkan kat situ, gangguan tu bukan dialami oleh Zaf sahaja, malah diganggu kepada isteri Zaf. So, Zaf ada tak macam berbincang dengan isteri Zaf ni sama ada nak teruskan ataupun stop atau macam mana? Ada tak ada tak Zaf berbincang macam tu? Okey. Berbincang tu memang ada lah. Walaupun kadang-kadang tak nak pun isteri paksa juga. Kadang-kadang dia macam, jom duduk bincang. I tak boleh ni, dah terkena gangguan ni. Lepas tu Zaf macam okey macam ni. So adalah berbincang, cakap kat dia, if you tak selesa, if you rasa yang sebabkan I buat konten kisah seram ni menyebab ataupun menjadi punca rumah ni terkena gangguan, tak apalah, I boleh berhenti. Tetapi salah satu nasihat dia yang Zaf pegang sampai sekarang adalah dia memang tak kisah Zaf buat kisah seram. Walaupun dia berat hati, tetapi dia cakap niat kena betul. Apa saja you buat, apa saja pekerjaan yang you buat, you niatkan kerana Allah, you niatkan kerana you nak cari rezeki untuk isteri, untuk keluarga. So bila niat kita betul, insya-Allah walaupun terkena gangguan tu, kita kena yakinlah yang Allah akan menjaga. Kalau selagi niat kita baik, selagi niat kita tak ada lah untuk menakutkan orang ke, tak ada nak taksub ke, dia pun Zaf boleh cakap setujulah. Dia bersetuju untuk Zaf teruskan, dan Alhamdulillah setakat ni kita lindung diri kita dan tak ada lah teruk sangat gangguan. Yes. Okey, bila akak dengar pada story daripada Zaf ni, sebenarnya akak ada melalui perkara yang sama. Tapi story ni akak dah share dengan The Segment. Pada pendapat Zaf lah, sama ada Zaf nak dengar semula ataupun akak sambung kepada pengalaman akak yang boleh katakan paling latest lah untuk setakat ni. Yang mana satu dulu Zaf nak dengar? Okey. Apa kata akak cerita balik, lepas tu yang the latest tu kita kasih hujung-hujung. Okey, dia macam ni sebenarnya. Akak sebenarnya melalui perkara yang hampir sama dengan Zaf. Perkara tu berlaku pada awal, di mana awal lah, lebih kurang 6 bulan, 7 bulan dah akak jadi YouTuber kan. So akak ni sebenarnya jadi YouTuber bukan atas dasar keinginan akak sebenarnya. Akak cuba untuk membantu pada suami, sebab suami dia buat satu YouTube ni, tapi dia tak tahulah kenapa YouTube ni dia kurang sambutan. So akak offer diri, akak cakap, apa kata kalau saya jadi storyteller, macam tu lah. So dia kata nak cerita pasal apa kan. So akak cakap lah, cerita je lah apa yang boleh cerita. So dia bagi satu teks kat akak. Jadi akak ambil teks tu, akak just baca. Kalau semua lah yang mana menonton ni nak tahu daripada awal lagi, akak just baca, tak tunjuk rupa. Tapi selepas tu akak beranikan diri untuk tunjuk rupa. Dalam hati akak lah, akak rasa macam happy lah kan, sebab kita boleh buat. Tambahan pula akak ni memang student bidang teater. So dia jadi macam satu perkara yang pada akak boleh dan akak boleh keluarkan bakat akak dekat situ. Tapi hujan tak selalunya indah. Macam mana orang cakap, Zaf boleh ingat tak? Hujan tak sampai ke petang. Macam mana? Kalau langit tak semestinya cerah. Macam tu lah kan. Langit tak semestinya sentiasa cerah. Lebih kurang macam tu lah. Ya, lebih kurang macam tu lah kan. So akak punya rasa excited tu, dia macam datang satu cabaran agak besar lah untuk akak. Bila satu malam ni, lebih kurang masa tu anak akak yang kecil sekali berusia 2 tahun lah, macam tu. Jadi masa tu kami ni memang tidur dalam bilik. Akak bagi tahu dulu macam mana keadaan kami tidur dalam bilik ni. Kami tak guna katil tau. Sebabnya akak takut baby akak tu, anak akak dia akan jatuh katil. Sebab dia lahir pun memang belum habis pantang pun memang dia dah bergolek, dia memang aktif. Okey. So memang kita orang tak tidur katil, kita orang akan tidur dekat bawah. Bila kita orang tidur kat bawah, of course lah badan kita orang, kaki kita orang akan berada betul-betul atas tilam yang nipis kan. Macam tu akak guna tilam nipis. So masa akak tengah lena tidur dengan husband lah kan, dia tak kerja pada malam tu. Jadi pada masa tu akak perasan mamai-mamai je, sebab akak penat. Akak tengok dekat hujung kaki akak ni, anak akak tengah main tau.
Dia main dengan someone. Akak nampak dia girl tau. Macam Zaf tak sure dia lelaki atau perempuan, tapi akak sure sebab rambut dia menggerebang, rambut yang panjang menggerebang. Lepas tu kita nampak susuk tubuh dia macam girl, macam tu. So akak pandang dia, akak sangkakan tu anak akak. Sebab akak ada anak perempuan yang usia dia lebih kurang masa tu lah dalam 13 tahun, 14 tahun macam tu. So akak fikirlah, pada fikiran akak maybe tu anak akak yang sulung kan, main dengan adik dia. So akak tak tahu je lah. Tapi akak rasa pelik tau. Sebab apa? Sebab anak akak yang kecil yang 2 tahun ni, dia bersembang dengan benda tu. Dia main tau, main sesuatu. Lepas tu sesuatu yang dia main tu macam mainan. Akak tak nampak mainan apa dekat ujung kaki akak, tapi dia ada cakap dekat perempuan tu. Dia cakap tatak, butan. Dia cakap macam tu. Dia pelat dia kan. So dia ulang benda yang sama. Butan, tatak, butan. Macam tu. Jadi akak cakap, kamu ni bukan sembang dengan siapa pula kan. So terdetik hati dalam keadaan mamai tu. Akak nak bangun macam Zaf bagi tahu tadi, kalau mengereng kita kena angkat sikit badan. Tapi kalau akak nak bangun dalam kedudukan bukan daripada katil, akak kena duduk kan. So bila akak duduk, memang dah agak rapat dengan mereka berdua ni. So akak tengok benda tu sambil-sambil kita nak bangun tu, pandangan mata kita tak akan fokus pada dia, betul tak? So masa tu lah dia hilang. Sekilas pandang dia hilang, tak ada. Girl tu hilang, tapi anak akak stay ada ujung kaki. Dia memang tengah main kat situ. So akak tanya, baby main dengan siapa? Tatak, dia cakap. Tatak. So akak rasa macam nak pergi check lah anak sulung akak ni betul ke dia datang kat bilik tu untuk main. So akak pun bangun, akak pergi dekat bilik anak akak ni. Akak tengok dia memang sedang berdengkur, dia memang tengah tidur, dan dia memang tak sedar pun pada waktu tu. Bila akak kejutkan dia, memang confirm dia tak bangun pun, dan bukan dia yang main pada waktu tu. Cuba bayangkan, benda yang datang tu bukan sahaja datang kepada kita tau, tapi dia datang kepada anak kecil kita. Tapi akak tak tahulah kenapa masa tu anak akak dia bermain tu tak ada macam setengah orang cakap baby dia akan uek, dia akan menangis tu tak, dia akan terkejut, terkejang semua kan. Tapi untuk anak akak, dia macam bermain dengan seorang kakak tau. Macam tu, kira alhamdulillah lah kan. So untuk hari yang keseterusnya, sebab dia berkaitan juga kan, hari yang keseterusnya teringat akak lah, anak akak yang perempuan ni, dia tidur dekat satu bilik yang akak beritahu. Untuk pengetahuan Zaf, dekat hujung kaki dia ada satu almari, meja solik lah orang kata kan, meja solik yang ada cermin. Maknanya meja solik tu, cermin tu menghadap ke arah kepala dia masa dia tengah tidur kan. So kepala dia ni pula berada bersebelahan dengan pintu bilik. Jadi kalau akak buka pintu bilik dia tu, akak akan nampak kepala dia dululah. Lepas tu akak boleh nampak lah cermin kat depan kan. So masa tu anak akak ni dia terkejut tau. Sebab bila dia buka mata, dia tengok pada cermin tu, dia nampak someone sedang berdiri dekat pintu. Macam tu, dekat dengan kepala dia. Lepas tu someone tu sama macam mana karakter, macam mana rambut yang akak jelaskan tadi, sama je, perkara yang sama, gelap, tapi someone tu tengah perhatikan dia. Masa tu alhamdulillah anak akak ni dia cepat bangun. Allahu Akbar. Dia akan sebut kalimah Allah, sebab memang kami ajar macam tu. Allahu Akbar, ya Allah, macam tu kan. So dia terkejut. Lepas tu dia terus pergi dapatkan akak. Lepas tu dia tanya akak, Ibu ada berdiri dekat pintu bilik akak ke tadi? Dia cakap macam tu kan. So akak cakap tak, bukan akak memang tak berdiri kat situ. Ibu, kakak ada nampak sekian. Dia sebutkan balik, diceritakan balik kan. Betul ibu, kakak nampak ibu dekat pintu bilik ibu. So apa perasaan seorang ibu bila dia bergelar YouTuber, tapi keseraman tu mula mendatangi keluarga dia? Apa pendapat Zaf? Apa yang akak boleh buat? Sebab itulah akak tanya pada Zaf tadi, adakah Zaf berbincang dengan isteri Zaf kan? So akak sambung lagi. Akak ambil peluang tu untuk berbincang dengan anak-anak akak, dengan yang lain-lain, supaya kita tak adalah sikap pentingkan diri untuk suatu perkara. Walaupun akak letakkan untuk menjadi YouTuber seram ni, akak jadikan sebagai satu peluang rezeki lah pada akak kan. Tapi di sebalik rezeki tu, akak perlu jaga keselamatan tu anak-anak. So akak berbincang dengan anak-anak akak, dan Zaf tahu tak apa jawapan dia? Cuba Zaf teka. Ibu, apa yang perlu kita takut? Dengan siapa yang perlu kita takut? Anak akak yang sulung dia cakap macam tu, yang gegel tu cakap, Ibu, kita hanya perlu takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Zaf bayangkanlah, akak akui dia orang ni memang pelajar aliran agama, memang dia ambil bahasa Arab apa semua, tapi dia punya pemikiran tu kalau akak letakkan usia akak pada waktu tu memang agak berbeza lah cara pemikiran mereka ni dengan diri akak pada zaman tu. Sebab akak selalu histeria tau. Nampak je akak jerit, pantang nampak, pantang rasa, dah tak tahu dah tak sedar diri. Tapi untuk mereka ni akak rasa ia satu macam, tak tahulah, mungkin perkara yang dah ditakdirkan untuk mereka ni bersama dengan seorang YouTuber yang seram macam tu lah. Gitu. So akak bersyukurlah dengan apa yang berlaku. Dan akak ada juga macam terdengar lah satu kata-kata yang bukan untuk beri semangat tau pada kita, tapi untuk menjatuhkan semangat kita. Dia akan cakap macam ni tau, suara yang tak sedap. Kau dah tahu kan benda tu ganggu keluarga kau, kenapa kau nak stay move on? Macam tu. So akak tanya pada diri akak, akan ada tau cabaran-cabaran macam tu akan wujud di kalangan orang yang kita kenal, kita sangat kenal. Kenapa tak stop? Kenapa nak teruskan? So akak ambil balik semula jawapan daripada Zaf. Apa yang Zaf terangkan tadi, inilah rezeki kita. Kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan pendinding kita belajar sikit-sikit tau. Akak pelajari sesuatu daripada subscriber yang share cerita. Akak pelajari sesuatu daripada ustazah. Sebab kita Google tau. Kita bukan nak ambil satu-satu story tu just nak cerita sesuka hati. Ada story yang kita tak boleh nak keluarkan, nak ceritakan sebab dia ada unsur yang agak kurang, tidak boleh dipercayai, boleh membawa kepada unsur yang negatif. So akak akan rujuk kepada ustazah. Alhamdulillah. So akak rasa cara kita adalah dengan cara kita terus move on ke depan dan kita teruslah ambil semangat. Sebab isteri Zaf pun dah bagi semangat, anak-anak akak pun dah bagi semangat, dan akak harap korang semua yang menonton juga akan terus bagi semangat kepada YouTuber tempatan macam kami ni, insyaAllah. Macam tu lah Homeboy Chun gitu. Okey, dia punya Chun tu macam Kak Ram tau. Akak tak puas hati ni. Kenapa malam ni akak tak dapat nak jumpa dengan Kak Ram ni? Sebab kalau Zaf nak tahu, akak memang cukup sukalah dengan karakter Kak Ram. Walaupun dia sekadar watak, tapi karakter dia tu buat akak rasa macam sempoi. Hilang stres, serius. Gitu. Faham. Sebab watak dia tu, permintaan saya pun tak tahulah. Watak Kak Ram ni dia muncul secara tiba-tiba. Sepatutnya dia macam muncul dalam satu cerita, tetapi lepas kemunculan Kak Ram tu, ramai pula yang minta nak Kak Ram, sampai ada pula yang cakap, Zaf, apa kata ubah nama channel kan, Kak Ram channel, sampai tahap macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, Zaf ambil itu adalah satu benda yang baik, adalah satu benda yang positif. Sebab bagi Zaf, apabila watak Kak Ram tu muncul, dia mungkin boleh mengubat kesedihan orang yang balik kerja stres ke. Ya betul, serius betul. Akak kan lah. bila datang je Kak Ram, Abang Cik akan cakap, Kak Ram ada. Akak apa lagi pergi Kak Ram cakap. Bila dengar Kak Ram bercakap tu bukan dengan izin Allah lah, Alhamdulillah. Akak rasa macam nak masuk je dalam dunia tu. Aku nak sama-sama juga nak popek macam Kak Ram. Sebab kita nak hilangkan rasa stres kita, rasa macam dah penat kita kan. So bila dengar terletah macam tu, memang betul. Pada akak lah, akak memang suka sangat gitu. Jadi akak harap lah lepas ni kita boleh plan untuk sama-sama pula lepas ni bawa watak Kak Ram untuk sama-sama kita popek dalam ni. Okay. So akak dimaklumkan bahawasanya Zaf ada 2 perkongsian pada malam ni sebenarnya. Jadi untuk perkongsian kedua ni, apa yang Zaf nak cuba sampaikan? Alright, untuk perkongsian yang kedua ni, sama juga, kita masih dalam topik gangguan YouTuber kisah seram, orang yang membawakan kisah-kisah seram. Tetapi kali ni Zaf nak mulakan dengan, sebelum buat konten dekat YouTube ni, Zaf ada permulaan tu, orang cakap nak try lah. Sebab kita ni tak biasa duduk depan kamera cakap seorang-seorang. Memang tak biasa. Kadang-kadang tu rasa
down pun ada. Macam aku cakap ni kamera ni senyap je tak reply kan. Kita cakap apa pun dia senyap duduk macam tu je. So nak menjadikan benda tu natural, Zaf pun mula-mula sekali buat konten dekat TikTok. Jadi waktu kat TikTok tu ramai yang minta, Zaf cubalah buat live TikTok, cerita-cerita seram. So Zaf pun okey lah, buatlah. 2 kali Zaf buat TikTok dekat live. Dekat live pula. Live dekat TikTok. Terbalik. Live dekat TikTok. So waktu kali pertama tu okey. Sebabkan itu Zaf cerita pasal pengalaman kawan-kawan Zaf. Tetapi lepas orang dah suka, orang minta live lah lagi. So Zaf buat kali kedua. Yang kali kedua ni dia lain sedikit. Sebab apa? Sebab kali kedua ni Zaf ceritakan gangguan yang terjadi dekat diri Zaf sendiri sewaktu Zaf tinggal dekat Rumah Kajang. Rumah Kajang tu siapa yang follow Zaf channel dah memang tahulah. Rumah tu memang cukup keras dan salah satu sebab Zaf pindah daripada rumah tu pun disebabkan gangguan. So masa Zaf cerita kat TikTok tu, awal-awalnya okey. Ramai je. 4 orang. Ramai. Ramai lah. Masa tu dah ramai. Ramai. 2 orang tu member Zaf juga. So dah kira macam famous lah tu. Dah bangga dah. Macam okey lah. So tengah cerita ni, lepas tu makin masuk lah. Makin masuk 6 orang, 10 orang. Lepas tu tengah cerita, tengah best cerita ni, tiba-tiba orang makin keluar. Makin keluar. Lepas tu diorang bukan keluar left macam tu je. Diorang ada komen, diorang cakap, Zaf, saya rasa saya tak boleh lah nak dengar. Lepas tu ada juga yang komen, Zaf, rasanya Zaf cerita lain dulu kot. Lepas tu Zaf pelik. Zaf macam, tadi nak dengar. Lepas tu aku cerita tak nak dengar pula kan. Nak cerita pasal apa? Mana tahu cerita pasal apa dah. Kisah seram je lah kan. Lepas tu kita ni bukan artis. Kalau bagi tahu pasal diri sendiri pun bukan orang nak tahu. So barulah masing-masing komen, masing-masing cakap yang diorang tiba-tiba je waktu diorang dengar tu ada bunyi siulan, ada bunyi tingkap kena ketuk. So bila diorang komen macam tu, Zaf pun decide okey, kalau dah melibatkan orang, benda ni Zaf tak nak berlarutan. Sebab niat kita nak bercerita, niat kita nak berhibur. Tetapi kalau dah menyebabkan orang terkena gangguan, Zaf tak nak ada rasa bersalah tu. Sebab aku, pendengar semua terkena gangguan apa semua. So Zaf pun dah tak buat dah live. Jadi bila dah tak buat kat live, apa ni? Jadi bila dah tak buat live dekat So bila dah tak buat live dekat TikTok, hidup Zaf pun kemurungan. Tak adalah kemurungan sangat. Rasa macam dah aku nak cerita kat siapa. Pada masa tu lah wife cakap, you ni kan, kalau duduk pun kan, duduk rumah pun asyik berborak je, mulut 24 jam bergerak. Better lah you bergerakkan mulut you tu, at least dapat hasil. Lepas tu fikirlah macam mana. Dan time tu lah terfikir, buat YouTube lah. At least dapatlah sedikit sumber rezeki tu kan. So, okey lah. Zaf pun buat lah TikTok. Buat TikTok pula. Apa TikTok ni asyik sasul je ni. Alamak. Ni yang Kak Ram muncul ni. Geram pula kita. Okay. So, bila dah macam tu, Zaf pun masuklah ke bidang YouTube pula. So, pada awal-awal tu macam TikTok juga, sendu juga kan. Yang tengok pun saudara mara je. Bestnya awak cerita. Padahal kenal tu. Padahal kadang-kadang kita yang suruh saudara mara tengok. Lepas tu komen lah menarik sikit, biar nampak macam famous sikit kan. Lepas tu komen lah, saya peminat awak, padahal jiran. Lepas tu bila dah macam tu, okey, dalam setahun dah buat. Lepas tu alhamdulillah dah mula ada peminat. Dah mula ada subscriber lah orang cakap. Dah ada ramai lah, dah 1,000, dah 2,000 orang. Lepas tu pada masa tu Zaf dah mula buka, siapa yang nak berkongsi boleh hantar kiriman melalui email. Macam mana yang Kak Cengkeh buat lah. Yang kadang-kadang kalau ada pendengar nak kongsi kisah seram, kita akan ceritakan. So Zaf masih ingat lagi, ada salah seorang pengirim ni, dia emailkan cerita dia. Dan cerita dia ni, kalau korang nak tengok dekat Zaf channel, tajuk dia Quarters Bukit Lenggong. Kisah ni memang Zaf ingat. Sebab apa yang terjadi dekat dia, memang sampai sekarang Zaf akan update. Zaf akan email dia, kadang-kadang teks dia tanya okey ke apa ke. Sebab kan
waktu dia email tu, bila Zaf baca, kisah dia tak adalah seram, tetapi tak adalah sesuatu yang berat untuk kita ceritakan. Bukanlah berkenaan sihir ke, bukannya gangguan yang teruk-teruk. So Zaf pun bersetujulah untuk kongsikan kisah dia. Dan Zaf pun cakap, okey, Zaf dah rekod, kemungkinan cerita akak akan keluar esok. So esok akak boleh tengok lah, saya dah ceritakan pengalaman akak. Lepas dah premier tu, lepas Zaf dah post cerita dia, selang 2 hari lepas tu Zaf terima email. Cumanya kali ni dia bukan emailkan kisah baru, tetapi dia email, dekat email tu dia tulis, Assalamualaikum Zaf, akak dah dengar dah kisah yang Zaf ceritakan berkenaan pengalaman akak, dan akak memang suka cara Zaf cerita, tetapi akak tak boleh dah nak hantar kisah seram dekat Zaf. So bila dia email macam tu, lagi sekali hidup Zaf kemurungan. Alamak, apa hal ni? Dah cakap best tetapi dah tak nak hantar kan. So Zaf tanya dia, kak, kenapa kak? Dia cakap bila dia tengok quarters Bukit Lenggong tu, ada satu hari ni dia dengar ataupun dia tengok tengah malam. Jadi dia cakap bila dia tengok sambil dia dah nak tidur tu, dia mainkan berulang-ulang kali. Bermaksud dia buat video tu supaya lepas habis dia ulang lagi, lepas habis dia ulang lagi. So masa dia tengah dengar tu, tiba-tiba dia pun terlena. Disebabkan keasyikan, kesedapan suara Zaf agaknya, dia pun terlena, amboi. Lepas tu bila dia dah tidur tu, tiba-tiba, ni dah nak seram ni, tiba-tiba pam, muka dia pun macam aduh, dia macam tersentak, dia terjaga. Dan kalau korang nak tahu, dia ni dah kahwin lah, akak ni dah kahwin. So dia tidur dengan laki dia, dia terjaga, lepas tu dia tengok laki dia tidur. So bila dia pegang pipi dia rasa panas tau, panas seolah-olah macam baru lepas kena sepak tau. Lepas tu dia macam kebas-kebas. Jadi pada awalnya, sebabkan jam pun dah menunjukkan pukul 3-4 pagi, dia pun tak buat apalah. Dia pun macam, tak apalah, aku ngigau kot. So akak ni pun tidur balik. Dan keesokan harinya, sewaktu dia bangun tidur, dia pergi ke tandas, dia nak basuh muka. Alangkah terkejutnya akak ni, sebab dia tengok muka dia, pipi dia ni memang bengkak. Bengkak yang bukan biasa-biasa. Sehingga bibir dia pun bengkak juga sebelah. Dah sengit dah bibir dia ni. Seakan-akan mimpi ke muka sengit? Muka dia sengit. Muka pipi lah sengit. Muka pipi. Okey pipi sengit. Dia macam stroke tu kak. Dia macam sengit sebelah macam tu. Lepas tu yang lagi menakutkan bila dia hantar gambar tu dekat Zaf, gambar muka dia tu. Dan bila Zaf tengok, memang betul lah, pipi dia ni memang sebelah ni. Sebab kan akak ni kulit dia cerah, so boleh nampak memang merah, bibir dia bengkak. Dan pada masa itulah Zaf ambil inisiatif ataupun Zaf ambil langkah berjaga-jaga. Sebab itulah Zaf cakap kepada sesiapa yang mendengar kisah seram, tak semestinya dekat channel Zaf pun, banyak kali dah Zaf ulang benda ni, tolonglah, walaupun kadang-kadang cerita tu tak menyeramkan, kadang-kadang cerita tu bagi korang tak ada lah mendatangkan mudarat ke apa, tetapi tak salah kalau kita berjaga-jaga. Kita sebagai pendengar pun bacalah ayat pelindung, paling kurang pun Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab bila dah terkena macam ni, kita yang menceritakan kisah seram ni, secara tak langsung kita rasa tanggungjawab tu. Bila korang sebagai pendengar, korang kena gangguan, lepas tu korang cerita kat Zaf tahu tak, sebab Zaf lah rumah saya sekarang dah haunted, sebab Zaf lah Pontianak asyik tidur sebelah saya. So kita rasa alamak, tak best tau. Kita sebagai pencerita pun macam, alah, kita nak berhibur. Lepas tu macam yang akak cakap tadi lah, ada pula yang komen, dah tahu macam tu, cerita lagi buat apa, kan? Yes. So bagi Zaf, Zaf pernah tanya isteri, I rasa bersalah disebabkan I pendengar ada yang terkena gangguan, disebabkan I muka akak tu kena sepak sampai sengit apa semua kan. Lepas tu wife cakap, apa yang terjadi tu bukan, you tak boleh salahkan diri you.
Sebab you just cerita dan you dah pesan supaya diorang ambil ataupun jadikan cerita tu sebagai pengajaran, bukannya taksub, bukannya terbawa-bawa. Dan sama tak macam yang anak akak cakap lah, yang kita ni walaupun tak kisahlah gangguan tu terkena kat kita ke ataupun dekat pendengar ke, kita kena berbalik-balik yang kita ada agama, kita ada penjaga iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja cara ataupun apa saja gangguan, kita kena lindung diri kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ke. Dan sekali-sekala pun, walaupun kita tak dengar kisah seram pun, Zaf selalu buatlah lepas dah YouTube ni, kadang-kadang rukiahkan rumah, bersihkan rumah balik. Sebab kalau tak, jangan cakap buat konten seram. Tak buat konten seram pun, tetapi kalau rumah tu kita tak amarah ataupun meriahkan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, memang hantu akan masuk punya. Kau buatlah kerja apa pun, hantu akan masuk. Hantu tu akan datang kat kau kan, ganggu. Bukannya hantu ni tanya, buat kisah seram ke baru ganggu. Bukan. Kadang-kadang tak kisah apa pun, pekerjaan apa pun, kita kena betulkan niat kita. Buat kerana Allah dan kita hanya takut kerana Allah. Macam itulah. Itulah kisah kedua daripada Zaf. Okey, Zaf pernah tak dengar perkataan macam ni? Akak selalu juga tahu dengar perkataan macam ni. Korang ni kalau korang tengah bercerita ni, korang tahu tak, nanti pendengar korang bukan yang mendengar je tau, tapi yang duduk dekat luar tingkap korang. Lepas tu lebih kurang macam tu lah, benda gaib tu dia akan dengar sama. Zaf pernah dengar tak ayat macam tu? Pernah terkena pun. Ada yang cakap macam tu lah, sama macam akak cakap. Kau tahu tak, bila kau cerita pasal diorang ni, sebab itulah engkau ni terkena gangguan. Sebab itulah rumah kau jadi panas. Sebabkan kita seolah-olah ada yang salahkan pula kak. Ada yang cakap, kau tahu tak, sebab kau silap-silap, kau menyusahkan orang tau. Kau yang menyebabkan memanggil benda-benda ni. Ada pula yang cakap macam tu. Tapi akak rasa kan okey, teruskan. Okey. So bagi Zaf, macam saya cakap tadi lah, kita cerita ke tak cerita ke, Zaf dah terkena gangguan ni sebelum start YouTube lagi. So bagi diri Zaf, benda tu bukanlah disebabkan buat konten baru terkena gangguan, disebabkan cerita pasal diorang baru diorang nak segah. Macam tu. Sebab dulu time tinggal kat rumah Kajang pun kadang-kadang tak buat apa pun, kita tak buat salah pun, innocent, kita ni baik duduk kan. Kadang-kadang tu time solat pun kena ganggu. Jadi tak tahulah saya nak cakap macam mana. Dia macam ni lah Kak. Dia situasi dia sama macam akak lah. Akak bila jadi situasi macam ni, kita cuba cari pendengar di kalangan mungkin lah yang rapat dengan kita, macam ahli keluarga kita ke, untuk kita luahkan tau rasa kita, perasaan kita. Tapi bila dia orang bagi feedback macam contoh lah macam ni, dia kata tu lah Wak cerita lagu tu, kat orang Kelantan Wak cerita lagu tu, lepas tu mulalah mari ngacar gitu. Mu kena fikir anak mu gini sekian kan. So akak cuma boleh jelaskan kat sini bahawasanya akak, sebelum akak terlibat berkecimpung dalam dunia YouTuber sebagai YouTuber seram ni, sebenarnya akak dah lalui pelbagai perkara mistik tau. Daripada akak anak dara sampailah dah jadi mak dara apa semua, memang akak dah pernah lalui perkara-perkara yang macam tu. Akak pernah nampak kelibat nenek tua, bukan sekali, banyak kali. Akak pernah nampak seorang bidan ni dia diganggu oleh nenek tua. Akak pernah nampak satu rumah ni yang rumah ni memang ahli kepada rumah ni dah meninggal, tapi akak boleh nampak sesuatu yang berada dekat rumah tu. Semua tu berlaku dengan izin Allah. Dan akak nak bagi tahu, semua tu berlaku bukan semasa akak ni dah ada anak ke, dah jadi YouTuber ke, tak. Yang lebih akak rasa macam agak teruk jugalah kan. Sebab jiran akak di kiri dengan kanan akak, masa ni kisah ni bukan semasa akak jadi YouTuber tau. So jiran ni dia ada cakap, okey Kak Ira ada masuk kau malam tadi. Dia macam tu lah, jiran Kelantan kan. Kak Ira ada masuk kau malam tadi. Orang ada dengar bunyi kongkang belakang rumah. Jadi macam bunyi tu macam sedang menjalani satu kenduri yang besar tau. Kenduri gitu. Kenduri besar. So akak cakap lah, akak tak ada buat apa pun, tak ada masa apa, tidur awal sebab suami pergi kerja, kita anak kecil-kecil, so kita agak seram. So kita tidur awal lah kan, kita bukan baca lah, maksud kita pasangkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah dan kita tidur bersama
sama dengan ayat suci Al-Quran. Tapi jiran ni dia dengar macam ada kenduri kendara dekat belakang rumah. So akak rasa macam kita hanya boleh jawab tau. Kita tinggal di dunia ni bukan diri kita je untuk hidup kat dunia ni. Kita ada alam lain yang berkongsi alam fana kita ni. So kita fikir secara positif, itu mungkin daripada golongan yang lain. So kita tak kacau dia takkan kacau kita. Bila kita dengar macam tu, kita ingat pada Allah dan kita biarkanlah perkara tu berlalu. Jadinya jiran akak ni dia macam dah biasa, dah sebati sebab dia juga ada dengar bunyi anak akak main guli dalam rumah, main bola, dung main bola. Tapi realitinya anak akak memang tak ada guli. Bola ada lah, tapi guli tak ada. Tapi anak akak ni kerap kali main guli, bunyi keteng-keteng atas lantai. Macam tu lah. Untuk akak sendiri, akak sendiri pula, akak pernah dengar jiran akak ni, dia macam dia ada satu baling macam bukan guli tau, dia macam objek yang bulat besar. Dia dung pada dinding tau. Pada dinding perantaraan antara bilik kami, bilik utama. So bunyi tu macam dia set. Bunyi tu akan berlaku setiap 3 saat lah. Contoh macam tu lah kan. So setiap 3 saat setiap 3 saat Jadi akak rasa macam apa benda semua tu kan? Gangguan apa yang berlaku macam tu? So perkara macam tu berlaku sebelum akak bergelar YouTuber. Jadi apa yang perlu akak jelaskan dekat sini, bahawasanya kita ni sebenarnya bila dah biasa didatangi dengan perkara-perkara tersebut, mungkinlah benda tu dia rasa seronok tau. Tak tahulah kenapa orang kata kan, macam badan kita dah lemah. Macam tu lah. Kita ni dah biasa dengan perkara macam tu. Kadang-kadang dia datang macam nak bermain, nak bergurau, tapi gurauan yang agak macam kita tak boleh nak terima kan, macam tu kan. So akak nak jelaskan pada Zaf, ala-ala akak dah on bercakap ni kan, akak nak sambung lah dengan kisah akak yang kedua. Tadi bukan kisah tau, tadi baru intro untuk kisah. Gitulah. Okey, untuk kisah yang kedua ni akak baru lalui lebih kurang 3 bulan yang lalu. Macam Zaf juga, akak sama juga. Husband dia tak ada masa untuk shoot atau rakam pada waktu siang. So dia buat keputusan untuk rakam pada waktu malam. Maklumlah kita ambil masa tu jarak masa lebih kurang 3 hari, 4 hari untuk premiere. So untuk konten ni kita kena juga buat rakaman. Walaupun husband memang busy sangat-sangat. So dia buat keputusan pada malam tersebut untuk buat rakaman pada sebelah malam. Jadinya seingat akak lah, masa tu kita orang dah selesai solat maghrib, kita orang tunggu solat isyak. Lepas solat isyak kita orang tunggu untuk premiere. Selepas premiere baru kita orang buat rakaman. Okey. Jadi masa tu akak shoot 2 cerita, tak silap akak lah. Jadi bila untuk cerita yang pertama semuanya dalam keadaan yang okey je, tak ada masalah apa, alhamdulillah, syukur. Lepas tu bila masuk untuk story yang kedua, itulah agak menguji kita orang pada malam tu, sebab masa nak dekat ending pada cerita tu tiba-tiba kan, yang kita orang tahu, kita orang tak sure masa tu, masa memang bergerak terlalu pantas tau. Sebab bila kita nak shoot 2 cerita ni, walaupun agak mudah, akak nak bagi tahu korang, kadang-kadang kami YouTuber ni bukan shoot sekali tau, kadang-kadang kita orang sampai 6 kali shoot pun ada. Betul tak Zaf? Seriously. Bukan kita orang just shoot terus settle. Tak. Kita orang kadang mengambil masa hampir 4 jam, 8 jam untuk settlekan satu video tau. Jadi akak teruskan dengan cerita akak. Jadi pada malam tu akak tak sure dah masuk pukul berapa, akak tak tahu. Tapi yang akak tahu, akak dapat rasakan embun jantan dah mula jatuh ke bumi. Macam tu lah kita rasalah kan pada liang-liang Roma kita ni, bahawa tiupan angin tu dah lain kan. Okey, jadi pada waktu tu dah dekat nak ending macam tu, belum ending lagi, dekat nak ending cerita je baru. Masa tu akak ada dengar bunyi kereta tau, kereta kanak-kanak yang budak boleh naik tu, kereta yang roda 4 tu. Tapi bukan kereta mahal lah, kereta murah-murah je beli kat Shopee kan. So kereta tu harga pun murah-murah je. Jadi bunyi dia tu agak murah-murah sikit lah kan, bunyi dia gegor-gegor, tak adalah bunyi yang mantap kan. So kereta tu berbunyi daripada arah bilik akak. Akak beritahu bilik akak ni, rumah akak ni dia panjang, keluasan dia 20 kali 80. Maknanya bilik akak shoot ni bilik yang belakang, dekat dengan dapur. So daripada bilik tidur akak ni agak jarak sikit lah kan. Dia punya main kereta tu zrung, macam kat highway. Serius, macam kat highway,
Zoom, berbunyi kereta. Dah nama kereta murah kan. Dia punya alignment pun memang murah gila lah kan. So memang dia punya bunyi tu akak rasa macam, akak cakap lah dekat Abang Cengkeh ni, wah, bunyi apa tu bak? Siapa pula main kereta malam-malam buta macam tu? Memang bukan malam buta dah, pagi buta dah kan. So Abang Cengkeh ni dia cakap lah, mungkin anak lah kot, anak yang bongsu ke, yang mana ke, yang belum tidur, yang tengah main ke, abaikanlah kan. So akak cakap lah, macam mana kita dah rakam tadi, dah masuk dalam rakaman kan. So akak cakap dekat dia, abang, apa kata kalau awak buka balik rakaman tu, kita dengar balik semula, masuk tak kereta tu dalam rakaman tu. So Abang Cengkeh dia buka rakaman tu, dia dengar balik semula, bunyi tu dah tak ada. Seriously, kalau anak akak sekarang tengah menjerit, suara dia memang dengar. Selalu konten akak, suara anak mesti masuk. Tapi kereta yang sekuat tu boleh tak masuk dalam konten tu pada masa tu. Jadi akak pun cakap, tak apa, kita continue. Sebab kita ada Allah, insyaAllah kita ada pendinding. Lepas tu kita bacalah apa yang patut kan. So akak kuatkan diri dengan dia. So akak continue. Belum ending lagi, nak continue, baru nak start, tiba-tiba bunyi kereta tu semula. Cuba Zaf bayangkan, bunyi tu seolah-olah saja macam macam dia macam saja je nak mengganggu kita tau. Sebab dia tahu kita cari rezeki kan. Kita cari rezeki kerana Allah SWT. So itulah cabaran dia. Jadi selepas tu akak cakap tak apa, kita biar dia nak main, biar dia main kan. So dia senyap. Bila dia senyap, akak continue sambung. Lepas tu akak cakap dekat Abang Cengkeh, kita tutup. Cadangnya nak buatlah sampai 3 cerita apa semua, tapi kita tutup dengan 2 cerita sahaja. Jadi akak buat penutup yang last. Masa akak nak buat penutup yang last, ini lebih keras gangguan dia. Sebab masa tu dekat rumah akak ni memang ada sepasang kerusi kayu jati tau. Zaf boleh imagine kan, kalau kerusi kayu jati ni dia agak berat tau untuk kanak-kanak seret atau pegang, betul tak? Sebab masa tu akak imagine kan, takkanlah anak akak yang dah tua bangka tu, yang dah belasan tahun pula, nak saja je nak seret si kursi tu kan. Seret macam tak logik kan. So akak imagine kan masa tu anak akak yang kecil. Tapi Abang Cengkeh cakap, logik ke anak kita yang kecil boleh seret kerusi sejauh tu? Maknanya bunyi dia tu bukan bunyi yang dekat, tapi bunyi yang jauh daripada bilik. So dia seret tu Zaf masa tu bersama dengan kereta kecil tu. Sama-sama, bunyi yang sama bersama dengan kerusi. Diseret, bunyi yang sangat keras, diseret sampai ke ruang dapur. So masa tu akak cakap, kita continue juga, kita buat juga, kita try dengar. Sebab tadi akak dengar, maksudnya tadi tu masa tu lah kan, tadi kita dengar tak ada masuk dalam kita punya video. Tapi kali ni kita buat je. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu kita teruskan juga. Bila kami teruskan, alangkah terkejutnya Zaf pada kami berdua. Sebab bila Abang Cengkeh on balik semula untuk dengar rakaman tu, tak ada, bunyi tu tak ada. Bunyi tu tak masuk pun dalam rakaman. Memang tak ada. Tapi realitinya bunyi tu memang kami berdua dengar dengan jelas. Bila perkara tersebut dah berlaku, kami cepat-cepat buka pintu bilik rakaman ni. Kami buka, kami terus terpa pergi tengok anak-anak. Tahu? Sebab kita nak confirm kan, bunyi tu datang dari mana kan. So mungkin anak yang main kan. Masa tu akak tengok anak semua dah tidur. Semua dah lena, termasuk yang kecil. Kita orang buat double check tau. Double check sebab kita orang nak confirmkan sama ada anak kita ni saja-saja buat tidur, ada acah-acah buat macam tu kan. Tiba-tiba lah tidur buat muka acah-acah tidur kan. So kita orang pergi check setiap anak tau. Semua memang dah ada yang berdengkur, dan yang kecil tu pun memang dah lena. Dan selepas kita orang dah settle semua kemar-kemar bilik pun, mereka memang tak bangun. So dekat situ kita orang dapat yakinkan bahawa bunyi tu bukan datang daripada mereka tau. Bukan mereka yang main. Dan masa tu kita orang tak terfikir lagi untuk tengok pada kenderaan tu. Maksudnya kereta Formula 1 tu dengan kerusi jati tadi Formula 1 gitu. Okay, kita orang tak tengok lagi. So masa tu Abang Cengkeh dia cakap, jom kita cari kereta tu. Sebab kereta tu tak ada dekat dengan anak-anak kan. So kita orang cari, memang betul Zaf, kereta tu ada bersama dengan kerusi jati tu di dapur. Dah diseret, dibawa ke dapur. Cuba Zaf imajikan. Cuba Zaf imajikan bunyi kerusi yang memang diseret. Kerusi memang bergerak ke dapur, tapi bunyi tak ada dalam rakaman. Kami bajet lah. Kami nak cuba dengar bunyi tu sekali lagi tau. Tapi bunyi tak ada dalam rakaman. Memang tak ada. Itulah pengalaman yang pada akak agak membuatkan akak terfikir. Sebab mungkinlah sebab akak ada anak kecil.
perkara ni akan mengganggu kepada family akak berterusan, ataupun dia sekadar ingin menguji kepada kami berdua, ataupun macam mana akak tak sure. Tapi yang pentingnya, syukur Alhamdulillah, anak akak tak lalui perkara tersebut pada malam tu. Gitu. Jadi Alhamdulillah kat situ. Jadi untuk hari yang keseterusnya, maksudnya yang ni berlaku 2-3 bulan lebih kurang sebelum ni, yang latest, ini yang latest. Zaf kira beruntung sebab akak memang ambil peluang hari ni untuk ceritakan 100% pada Zaf lah apa yang berlaku. Sebab akak rasa akak perlukan seseorang untuk mendengar perkara yang akak rasa macam kita seakan-akan akan melalui perkara yang sama tau. Kalau tak lalui, jadi walaupun mungkin Zaf mungkin lah akan lalui selepas ni dengan bunyi-bunyi yang macam tu kan. So akak bagi tahu awal-awal lah kan. Untuk the latest ni, maksudnya sebelum akak balik cuti ke kampung macam tu, akak memang buat rakaman untuk bekalan balik kampung. So Abang Cengkeh dia akan edit untuk gap masa tu 3 hari juga. Masa kita orang takkan kosongkan waktu 3 hari tu. Jadi kita orang akan kerap buat rakaman tau. Pada masa tu macam biasalah, macam yang Zaf cakap, selepas kami mengalami situasi diganggu pada waktu malam yang akak cakap cerita Formula 1 tadi tu. So selepas tu kami buat keputusan untuk record pada waktu siang. Kami ambil juga masa waktu siang. Tak kisahlah akak ni ada kerja ke tak ada kerja, kita orang akan ambil masa sikit untuk waktu siang untuk record. Okey, kita orang record pada waktu siang tau. Abang Cengkeh dia akan edit selepas record. Sebab dia biasa dia kerja 24 jam. So esoknya dia memang kosong. Jadi dia akan record dalam waktu siang juga. Kita orang memang tak nak ganggu waktu malam. Okey, jadi lepas kita orang record tu, Alhamdulillah semua dah settle. Tapi sebelum masuk waktu maghrib macam tu, kereta yang sama, akak tak sure kedudukan dia macam mana, tapi kereta tu seolah-olah dihempas oleh seseorang tau. Masa tu kedudukan akak dengan 3 orang anak kecil akak dekat ruang tamu. Confirm kita orang duduk ruang tamu. Anak perempuan dalam bilik, anak lelaki pun sama dalam bilik. Anak lelaki main game, anak perempuan dia memang baring-baring kat bilik. So bila bunyi macam kereta tau, dia pegang pada pemegang kereta tu, dia buat macam zrok macam tu. Faham tak? Dia macam satu situasi yang dalam keadaan yes, tolak dalam keadaan yang marah tau. Bukan srek tolak macam budak kecil, tak. Dia tolak zrok dengan penuh perasaan tau. Kita boleh imaginekan benda tu. So dia buat dah lebih kurang 3 kali pada waktu tu. Pada waktu tu dah tersasul pula kak. Okey, lepas tu dia hempaskan. Memang macam kereta yang murah tu direlaikan. Memang dia hempas betul kereta tu. Lepas tu bila kami semua ni dah dengar perkara yang sama, so masing-masing pergi ke arah kereta tu tau. Masing-masing tertumpu ke arah kereta tu. Lepas tu masing-masing tanya tau, Ayah ke yang buat kereta tadi? Sebab aura dia bukan aura budak kecil tau nak buat macam tu tau. So ayah dia ni cakap, tak, bukan ayah, kamu ke yang buat? Tak, bukan, kamu ke yang buat? Masing-masing bertanya. Sampai kan kita orang tanya pada adik-adik kecil ni, tanya, kamu ada dengar tak? Ada, tadi dengar. Bukan adik. Of course lah bukan adik. Sebab dia orang bertiga ni duduk kat depan. So kita akak Cengkeh pun memang tak buat. So Zaf rasa agak-agak lah kan, apa sebenarnya yang buat benda tu. Zaf boleh imaginekan sendiri, korang boleh imaginekan sendiri, dan korang boleh bayangkan. Itulah antara cabaran YouTuber kisah seram ni. Akak tak sure, manalah tahu kod-kod ada YouTuber kisah seram ni yang tak pernah diuji dengan perkara macam ni, yang mana pada mereka ni mungkin jugalah ada yang akan berfikir, betul ke perkara ni berlaku? Logik ke perkara ni berlaku? Okey, kalau korang rasa macam nak dengan perkara macam ni, tak tahulah, orang kata jangan minta kan. Tapi mungkinlah akan ada masa yang korang sendiri akan lalui dengan perkara yang seumpama macam ni. Kalau boleh, akak harapkan memang tak payahlah kan. Untuk Zaf pun, Zaf dah lalui situasi yang macam ni. So tipulah, kita manusia biasa, jiwa lemah kita tetap ada, betul tak? Sudut hati lemah kita tetap ada. Kita tetap akan rasa, aku ni nak teruskan atau tak? Aku ni nak give up atau tak? Aku ni macam mana? Sebab aku punya pendapatan keluarga boleh dikatakan untuk membantu pendapatan keluarga. Inilah bidang yang aku boleh buat. Inilah kebolehan yang aku ada. Aku tak pandai menari, aku tak pandai nak nak ceritakan tentang orang tu macam ni, nak ceritakan aib orang, aku memang tak pandai. Yang aku pandai cerita aib pasal benda aib. Sorry, bukan aib tapi dia macam kita bercerita tentang perkara yang kalau boleh kita ambilkan iktibar. Macam contohlah kan,
pengalaman di sihir. Banyak sebenarnya. Kalau Zaf nak dengar cerita akak pernah disihir sehingga akak jadi macam ni pun pernah. Jadinya badan akak turun dalam tempoh tak sampai 6 bulan. Memang akak kurus kering. Memang masa tu akak dah cuba untuk dibawakan ke hospital untuk buat ujian MRI. Masa tu memang kita orang dah plan, kita orang dah atur dengan doktor nak buat ujian MRI. Tapi itulah, semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akak sembuh selepas akak berjumpa dengan ustaz daripada satu tahfiz ni. Dia ustaz tu, dia memang mengaji dan alhamdulillah Allah sertakan setiap ujian tu, Allah sertakan dengan hikmah sebenarnya. Bukan hikmah datang kemudian, tapi Allah sertakan setiap ujian tu dengan hikmah. Alhamdulillah akak boleh sembuh. Walaupun hakikatnya kesembuhan akak bukan 100% tau. Macam itulah akak nak gambarkan kepada Zaf. So kalau akak nak tanya pada Zaf pernah tak kena sihir ke, santau ke, apa ke, whatever ke yang seumpama dengannya, rasanya kita ni bersembang sampai subuh hari kot rasanya lah. Tapi tak tahulah, kot lah Zaf nak bocorkan rahsia sikit ke, mana nak tahu kan. Gitu. Kalau Alhamdulillah gangguan memang kerap daripada dulu sampai sekarang. Itu nak cakap biasa pun tak biasa, tetapi alhamdulillah Zaf teramat bersyukur disebabkan hanya gangguan, tak pernah lagi ada pengalaman dan memang tak nak. Zaf kalau diberi pilihan sama ada nak diganggu atau disihir, rasanya kita semua akan pilih better lah kena ganggu daripada kena sihir. Sebab sihir ni dia macam Kak Cengkeh cakap dia bukan bila dah sihir kau pergi rawatan kau pulih. Tak. Sebab Zaf pernah juga tanya seorang ustaz ni, seseorang yang dah terkena sihir ni, dia seakan-akan, senang cerita macam ni lah, dia seakan-akan dah ada satu lubang. Bukan lubang apa, lubang di mana lebih senang. Contohnya sebelum kena sihir kau dah ternampak, tetapi lepas kena sihir kau lagi senang nampak, kau senang terkena histeria, benda ni senang masuk. So benda macam tu alhamdulillah setakat ni tak pernah terkena. Cumanya pernah tengok kawan kakak yang terkena sihir, yang Zaf ada juga kongsi kat Zaf channel. Sihir ni sebabkan cinta. Nak ringkasan je lah, kita kasih ringkasan lah. So dekat satu tempat kerja dia ni, perempuan dengan perempuan. Jadi kawan baik dia ni terminat dekat laki dia. Kiranya kawan baik si Nora lah, kita kasih nama Nora ni. Nora ni dah berkahwin, kawan dia ni bujang. Kawan dia ni minat dekat laki si Nora ni. Lepas tu dia siap luahkan perasaan bahawa yang dia cakap dia memang suka dekat laki si Nora ni. Tapi disebabkan Nora ni rasa, apa benda kau cakap ni? Dan bila tak puas hati, tak boleh dapat cara baik, sihir lah jawapan dia. So kawan baik si Nora ni sanggup menyihir Nora ni sehinggakan bukan sihir biasa, santau. Dan santau ni bukan yang biasa-biasa, tetapi santau untuk nak biar Nora ni terus maut, terus meninggal dunia. Dan ending cerita ni agak menyedihkan, sebabnya kawan baik dia ni berjaya santau si Nora ni dan Nora ni meninggal dunia. Dan cara Nora meninggal dunia di hospital, dia agak menyedihkan setiap kali Zaf cerita ni. Sebab bagi Zaf, keadaan si Nora ni sewaktu di saat akhir tu, dia meninggal betul-betul di atas riba bapak dia. Dan bapak dia menggunakan sejadah ataupun kain pelikat untuk menahan darah daripada memancut kat leher. Sebab santau tu dah habis dah. Leher dia ni umpama kulit ni dah tak ada dah, tertanggal-tanggal. Jadi bila darah tu memancut, bapak dia sendiri yang tahan darah tu daripada memancut keluar. Dan akhirnya Nora meninggal dunia. Dan nak bertambah teruk, disebabkan sihir tu juga, kawan baik si Nora ni berjaya, tak tahulah sihir orang cakap pengasih ke apa, tetapi suami kepada Nora ni memang tergila-gilakan kawan baik dia ni selepas Nora tak ada. Dan selepas daripada tu, Zaf tak tahu perkembangan sehingga ke hari ini. Tetapi kali terakhir yang Zaf tahu, dikatakan kawan baik dia tu
masih sama juga dan telah pun berkahwin dengan laki si Nora ni. Dan kemungkinan laki si Nora ni, bagi diri Zaf lah, kalau tanya pendapat Zaf, adakah disebabkan sihir? Ya, Zaf rasa memang disebabkan sihir. Sebab kalau tak, memang bagi Zaf, laki kepada Nora ni memang seorang yang baik. Dia sayang isteri dia. Sebelum tu tak ada isu pun. Dia pun banyak kali jumpa kawan baik si Nora ni, tak ada pun nak bercinta-cintun ke apa, tak ada. Tetapi sebaik saja Nora ni meninggal dunia, laki dia seakan-akan tergila-gila lah kat perempuan ni. So na'uzubillah lah. Itu memang agak memberi kesan kepada Zaf jugalah. Especially, so maknanya story ni Zaf dapat daripada ayah arwah atau daripada someone yang kenali arwah ke macam mana? Kejadian ni berlaku disebabkan Nora ni adalah kawan kepada kakak Zaf. Okey. Jadi so even Zaf pun pernah jumpa sewaktu dia terkena sihir. Zaf pun pernah pergi sewaktu dia buat tahlil untuk doa selamat untuk orang cakap pagar rumah. Time pagar rumah tu, itu salah satu kejadian yang bagi Zaf sendiri, Zaf experience macam ni rupanya terkena sihir. Sebabnya bila Zaf sampai rumah dia, time ni dia kena sihir lah. So ada seorang ustaz berdiri betul-betul depan pagar. Jadi tetamu-tetamu yang datang ni, sebelum start baca doa selamat nak pagar rumah ke apa, ustaz ni masuk dulu. So bila ustaz tu masuk, kawasan rumah tu kak, bahagian luar Zaf tak rasa apa pun. Tetapi pintu pagar rumah tu dia macam tu, macam angin kuat gila. Dan rumah tu sliding door. Sliding door pun buka hempas, buka hempas. So Zaf macam, apa benda? Masa tu tak tahu lagi. Angin celah mana pula datang ni, apa? Rumah ni satu je yang rancak gila. Lepas tu bila ustaz tu dah baca-baca apa semua dengan penolong dia apa semua, alhamdulillah berjaya. Tapi waktu kita orang buat doa selamat tu, baca-baca Yasin tu, kipas dia kadang-kadang terpadam, TV kadang-kadang on off. Lepas tu macam-macam lah gangguan. Dan si Nora ni meraung, menjerit, sampaikan daripada nak buat bacaan Yasin apa semua, dah jadi ruqyah dah terpaksa tenangkan dah. Dan sejak daripada hari itu, okey ni sikit je lagi, sejak daripada hari itu sehingga dia meninggal dunia, disebabkan ustaz ni berjaya pagar rumah Nora ni, perempuan ni sihir, setiap kali maghrib sahaja Nora akan meracau selagi dia duduk dalam rumah. Jadi bapa dia selama 2 tahun setiap kali maghrib sahaja terpaksa bawa Nora ni naik kereta pusing keliling rumah, keliling taman tu, masuk isyak baru balik. Kalau tak Nora akan meracau. Sebabkan jin ataupun sihir ni tak boleh masuk ke dalam rumah, jadi jin ni semua nak tarik Nora supaya keluar. Sebab setahu akak lah, ada satu story akak baru terima ni tahu. Story ni dia bagi tahu waktu di antara maghrib ni lah kan, antara waktu terbukanya sedikit antara alam gaib dan alam nyata. Macam tu lah mungkin. Mungkin itulah sebab dia. Tapi untuk pengetahuan Zaf lah kan, apa yang Zaf ceritakan ni ada jugalah akak alami perkara yang sama tahu. Dia macam mana nak cakap, yang lebih menyentuh perasaan akak untuk diri akak sendiri lah. Benda yang akak tak boleh terima bila kita ni dah sinonim, maksudnya kita sekurang-kurangnya basic Al-Fatihah, 3 kul itu dah jadi basic tau dalam diri kita tau. Setiap kali kita hadapi satu-satu masalah, sebab kita tak boleh nak ingat perkara yang panjang-panjang macam surah-surah yang panjang. So itulah yang kita akan tuju tau. Tapi alangkah sedihnya Zaf, masa akak disihir, akak tak mampu nak ucapkan apa-apa kalimah Allah sekalipun. Tak mampu. Akak tak mampu. Husband cakap, cuba baca Qul Allah kan. Orang kata apa, surah apa tu? Surah Al-Ikhlas kan? Baca surah Al-Ikhlas, cuba baca kan. Walaupun dia suruh baca ayat kursi, akak cakap akak tak boleh. Akak tak boleh dan tak boleh nak bertutur. Tak boleh nak tutur sedikit pun. Sehingga kan bila azan akak akan meronta tau. Dia akan meronta, kenapa bunyi azan tu? Akak macam, itu bukan diri akak. Akak tak suka, akak tak ada dengar. So akak meronta. Lepas tu dia cakap, cuba sabar, tenang. Akak cakap terus terang, kita bila menghadapi situasi macam ni, perkara yang paling kita perlukan adalah sokongan daripada pasangan kita. Sebab ada pasangan, dia akan
tinggalkan kepada pasangan yang bermasalah macam ni. Ini dianggap masalah yang agak besar lah pada akak, sebab pasangan dia ni dah jadi macam orang gila tau. Ibarat macam tu lah, akak labelkan diri akak sendiri seperti perempuan gila. Sebab ada masanya akak akan menjerit, tak tahu apa punca, tiba-tiba kau kenapa gini-gini, tiba-tiba dia macam tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tiba-tiba akak menjerit, lepas tu tiba-tiba tu akak macam ketawa seorang-seorang macam tu, tiba-tiba pula nak ketawa, lepas tu tiba-tiba pula rasa macam nak makan, tapi makanan tu nak banyak. Macam tu tau. Tapi bila dah makan dah kenyang semua, muntahkan balik. Faham tak? Bila orang disihir ni, akak tak sure lah sama ada disantau ke apa, tapi yang akak tahu akak disihir, lepas tu makanan yang masuk dalam badan akak akan keluar balik, wa ima air sekalipun, sehinggalah akak ni mula pensan tau. Dia macam tu lah. Mula-mula dia main emosi, lepas tu dia buat kita punya badan kita akan jadi lemah, lepas tu dia akan mula orang kata mengganggu pada kesihatan kita. Macam tu lah basicnya. Macam tu lah, akak tak nak cerita keseluruhannya, cuma akak nak bagi tahu kepada kita semua, kalau boleh bila kita rasakan sesuatu yang berlainan pada diri kita, kita rasa agak macam panas, tiba-tiba pula kita rasa macam laungan azan tu dah tak enak didengar, lepas tu kita rasa macam kalimah Allah tu dah semakin jauh dengan kita, rasanya cara yang terbaik adalah kita pergi untuk dapatkan bantuan daripada seseorang, daripada perubatan Islam. Kalau ada ahli keluarga yang boleh bantu kita untuk betulkan balik semula kita punya sebutan terhadap ayat suci Al-Quran yang boleh bantu kita, kita ambil, kita minta bantuan, sebab supaya kita ni tak terlalu jauh terlalu jauh sehingga macam yang Zaf cakap lah, sehingga kita ni membawa maut lah, lebih kurang macam tu. Tapi dia sebenarnya benda macam ni kita tak boleh nak kadang-kadang tak boleh nak lawan kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak lawan. Mungkinlah rezeki akak, alhamdulillah akak ditemukan dengan seseorang yang boleh handle perkara ni, dan mungkinlah bukan rezeki untuk Nora yang Zaf ceritakan tadi, untuk dia sembuhkan diri dia. Mungkin itulah dugaan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi akak rasakan apa yang baik kita boleh ambil daripada perkara ni. Seboleh-bolehnya kita lawan lah perasaan kita. Wak Ima, kalau kita rasa macam yang Zaf cakap, dia sukakan suami dia kan, so kita pujuk pada diri hati kita, kebahagiaan tu hanya datang dalam masa sesaat. Ibaratnya kehidupan kita kat muka bumi ni lebih kurang 2 jam je, kita fikirkan macam tu. So kalau kita nak bahagia pun dalam masa 2 jam, kemungkinan juga selepas tu di usia kita yang singkat tu, kita akan rasa sengsara, rasa panas, rasa berdosa, rasa macam tak boleh berbalik kepada asal. Macam tu kita sendiri akan terima akibat yang lebih besar daripada perbuatan kita. Jadi kita ambil inisiatif, berfikir secara waras sebelum melakukan sesuatu. InsyaAllah kita akan dilindungi dan kita akan berwaspada dalam apa jua yang kita nak buat. Macam tu lah. Hari ni banyak pula kita bagi khutbah kan. Macam tu lah. Sama-sama kita share pengalaman kan. Betul. So akak bukanlah nak kata tak nak lah nanti korang. Ada pula yang cakap akak cakap macam tu, macam bagus, macam bajet bagus. Tak, korang sebenarnya akak tak bagus pun. Akak bukan manusia yang ada kelebihan yang macam boleh nampak pada benda gaib, lepas tu boleh hadapi benda gaib. Tak. Kita orang ada satu point yang agak lemah dalam diri kita orang cuba juga untuk lawan. Macam tu lah kan. Okay, so akak rasa akak tak tahu dah pukul berapa dah sekarang ni. Kita dah melalut sampai ke subuh. Akak pun memang dah tak sure. Tapi yang akak tahu, akak rasa macam enjoy untuk malam ni. Sebab akak tak adalah lagi terbang tangan ke sana ke sini, api mercun semua dah tak ada. So memang akak rasa macam best malam ni. Jadi sebelum nak tutup untuk konten malam ni, akak nak minta jasa baik daripada Zaf untuk ucapkan apa-apa yang patut untuk Zaf sampaikan apa yang Zaf rasakan, mungkin dalam bentuk nasihat atau sebagainya. Silakan. Alright, so kepada semua pendengar Cengkeh Channel, especially Kak Cengkeh sendiri, pertama sekali Zaf nak ucapkan terima kasih kepada Cengkeh Channel, Kak Channel, kerana sudi menjemput Zaf untuk orang yang cakap acara penutup lah bagi tahun 2022 ni. Dan sepanjang tahun ni banyak yang rasanya Kak Cengkeh, Zaf dan juga YouTuber yang lain belajar
macam mana untuk kita tangani daripada sesuatu masalah. Tak kisahlah bukan gangguan saja, tetapi apa sahaja masalah, apa sahaja musibah yang datang ke kita. Macam kisah pada malam ni juga, kita berbalik kepada asal, iaitu kita kena banyak-banyak berdoa dan meminta pertolongan daripada Allah SWT, kerana itu adalah sebaik-baik penolong kita. Tak kisah apa sahaja yang mengacau ataupun apa sahaja yang mengganggu kita untuk menjalankan kerja harian kita, kita mintalah kepada Allah semoga dipermudahkan segala urusan. Dan insya-Allah bagi tahun 2023, Zaf nak ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana masih menyokong Zaf Channel dan juga Cengkeh Channel dan juga YouTuber yang berada kat Malaysia ataupun luar Malaysia ni. Terima kasih, tanpa korang rasanya kita takkan sampai ke tahap ini. Semuanya adalah jasa baik korang dan insya-Allah kita semua terus kekal ceria, maju, berjaya dan bertambah rezeki bagi tahun 2023 guys. So thank you so much guys. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akak nak tambah sikit, akak sekadar ingin berkongsi sahaja keberkatannya, di mana kalau kita lakukan sesuatu, setiap perkara, waimah perkara tu kecil sekalipun, waimah kita just nak masukkan kunci dalam lubang kunci kereta tu kan, kita mulakan dengan bismillah. InsyaAllah dengan permulaan bismillah kita akan bagi keberkatan untuk apa yang kita lakukan. Jadi macam itulah. Jadi akak nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Zaf Channel sebab sudi untuk menjadi jemputan akak pada malam ni, sudi untuk berkongsi cerita bersama-sama dengan akak pada malam ni. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan selepas ni janganlah pula serik untuk join dengan akak lagi, untuk berceloteh dengan akak lagi. Kalau boleh akak nak jumpa dengan Kak Ram pula kalau Kak boleh, insya-Allah. Gitu. Jadi untuk korang semua yang menonton, mendengar walau di mana pun korang berada, akak nak ucapkan jutaan terima kasih juga sebab korang sentiasa memberi support untuk YouTuber-YouTuber yang macam kami ni, YouTuber tempatan macam kami. Tak kisahlah sama ada yang menonton ni daripada dalam negara ataupun luar negara, akak betul-betul ucapkan terima kasih. Dan juga ucapan terima kasih untuk YouTuber-YouTuber yang banyak sokong di antara satu sama lain, kerana jatuh naik kita, biarlah orang kata ada dorongan daripada sekeliling kita. Alhamdulillah. Jadi untuk penutup pada malam ni, sebab kita orang sebenarnya shoot malam, so untuk penutup pada kali ni, akak sekali lagi ingin ucapkan selamat tahun baru. Setkan dalam diri kita untuk jadi yang lebih baik dari sebelum ni, dan apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Sebelum mengakhiri kepada konten malam ni, akak nak bagi tahu korang, kalau korang belum lagi subscribe untuk Zaf Channel, korang kena subscribe untuk Zaf Channel. Akak yakin bila korang tengok kepada konten-konten Zaf Channel, otak korang akan jadi release sikit. Itu bagi akak lah. So kalau korang suka, korang just like. Kalau korang tak suka, korang tak payah like lah. Maksudnya korang subscribe je terus. Gitu terbalik pula akak ni kan. So korang terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih korang. Bye. Bye Zaf. Bye bye. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.